Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid 5 Delima. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR yang seterusnya iaitu tajuk 9 identiti negara kita yang memberikan tumpuan kepada unit 9 bendera kebangsaan Malaysia. Jadi di dalam WhatsApp grup 5 Delima, cikgu telah bagikan maklumat untuk dituliskan di dalam buku tulis sejarah tahun 5 Delima lah, di mana sila tuliskan Isnin, tarikh hari ini 27 September, tajuk 9 identiti negara kita dan juga unit 9 bendera kebangsaan selepas murid-murid mempelajari unit 8 iaitu Jatanegara. Kemudian di dalam subtopik di dalam tajuk bendera kebangsaan Malaysia ni kita akan belajar tiga subtopik yang ada di dalam ni iaitu sejarah bendera kebangsaan dan nama bendera kebangsaan dan kemudian cikgu akan adakan sedikit pertandingan lah, dan pertandingan ini cikgu akan buat penerangan pada video yang kedua. Pertama sekali bagaimana untuk memasukkan maklumat ke dalam peta peta alir ini berkaitan tentang sejarah bendera kebangsaan dan juga kewarganegaraan iaitu kepentingan mengibarkan bendera kebangsaan. So akan ada dua video pengajaran di sini. Selepas murid-murid siapkan kerja, jadi cikgu harap murid klik mylink.la/cikgu Fauzi untuk memasukkan kehadiran murid pada hari ini seperti biasa. Contoh, Abdul Firas Hadi, so tekan submit. Submit ni apa? Bermaksud hantar. Jadi nama anda telah pun ada di dalam senarai kehadiran hari ini. Jadi cikgu minta sangat murid-murid tolong isikan kehadiran dan siapkan kerja seperti biasa. Cikgu tengok di dalam Google Classroom pun latihan pengukuhan murid-murid tahun 5 dan 5 tak siapkan juga. Terpulang kepada murid-murid, tepuk dada, tanya selera apa yang awak nak sebenarnya dalam hidup. Sama ada nak ilmu ataupun nak biasa-biasa saja dalam hidup. Jadi nanti bila dewasa, awak akan rasa susah kerana lalai pada waktu awak kanak-kanak dan remaja. Jadi tolong dengar nasihat saya. Okey, pada minggu lepas cikgu telah buat pencerapan santai bersama guru besar. So di sini nanti cikgu akan kongsikan juga video pengajaran bendera kebangsaan Malaysia murid-murid 5 Zamrud. Jadi murid boleh rujuklah nanti video yang ini juga, dan cikgu akan masukkan video pengajaran untuk 5 jugalah yang mudah untuk dipahami. Jadi pilih yang mana mudah untuk awak buat kerja. So seterusnya, cikgu masuk ke dalam mylink.la pula, ke dalam my view board di mana cikgu telah sediakan slide PowerPoint bagi penerangan unit 9 bendera kebangsaan Malaysia. Untuk buku sejarah, buku teks sejarah, murid-murid boleh buka muka surat 120 hingga 125. So situ boleh rujuk lah. Okey, cikgu teruskan sesi penerangan. Okey, untuk pada bahagian ini, kenapa kita perlu belajar berkenaan dengan bendera kebangsaan, di mana bendera tu sendiri, okey, cikgu bulatkan, bendera tu sendiri merupakan lambang kemegahan sesebuah negara. Macam kita lah bendera, apa dia? Bendera sekolah kita. Bendera SK Selanda. Dinaikkan sambil kita menyanyikan lagu, berdiri tegak, tangan dua di sisi kiri dan kanan ke bawah dan menghayati penghayatan lagu sambil bendera itu naik. So bila kita nampak je bendera sekolah kita rasa bangga kan. Masa bila bendera sekolah kita dikibarkan? Masa menerima hadiah bagi pertandingan peringkat-peringkat daerah, peringkat negeri, kita lukis bendera sekolah kita. Jadi kita rasa bangga dengan bendera tersebut. Begitu juga dengan bendera kebangsaan Malaysia kita. Jadi bila kita lihat bendera tu, kita berasa bangga melihat bendera tu. Kalau kamu tengok merujuk buku teks muka surat 120 hingga 121 di mana ada perarakan sambutan bulan kebangsaan dan juga para pemenang atlet negara kita di luar negara yang mengharumkan nama Malaysia dapat pingat emas, pingat perak, pingat gangsa dan memeluk bendera jalur gemilang negara kita kan. Jadi dia rasa bangga nak tunjuk kepada orang. Jadi orang kenal itu adalah bendera. Jadi dekat dunia ni sebenarnya kalau kamu tengok seluruh dunia, okey, kita ada di setiap negara tu ada bendera dia sendiri. Jadi kita mestilah menghormati bendera orang lain sebelum kita mencaci atau menghina bendera-bendera negeri orang lain lah. So dekat sini cikgu nak ajar nanti bagaimana dengan menghormati bendera dapat memupuk rasa bangga terhadap negara. Dan sebelum itu nanti kita akan belajar bagaimana sejarah uh, proses orang kata wujudnya bendera kebangsaan negara kita. Okey, seterusnya penerangan Ingat kalau kamu terujuk buku teks muka surat 122 hingga 123, dekat sini diterangkan berkenaan dengan bagaimana sejarah bendera kebangsaan itu boleh
terbentuk. Bendera sekarang yang awak tengok jalur gemilang tu lah. Okey, jadi pada tahun 1949, Majlis Perundangan Persekutuan telah menganjurkan pertandingan mereka cipta bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu. Pada ketika itu, kita ni Tanah Melayu dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Sebelum kita bertukar nama kepada Malaysia pada bila? Pada 16 September. Okey, September 1963 yang baru-baru ni kita raya kan. Jadi kamu tengok itulah merupakan titik tolak kepada terbentuknya Malaysia, gabungan di antara Sabah dan Sarawak. Okey, cikgu tarik ke sini sebenarnya gabungan Sabah dan Sarawak. Okey, gabungan Sabah, okey, dan Sarawak, dan pada ketika itu Singapura lah. Singapura. Jadi Singapura ni dia telah keluar daripada Malaysia pada tahun 1965. Kerana apa? Kerana dia berasa bahawa rakyat asal, penduduk asalnya tidak mendapat perjuangan hak yang sama. Jadi tak mengapalah Singapura keluar, tetapi Singapura juga merupakan sekarang merupakan 10 negara dinamik di dunia. Okey, cikgu pergi kepada penerangan sejarah bendera Malaysia kita ni. Okey, jadi pada tahun yang sama 1949 melalui akhbar The Malay Mail, dia mengumumkan pemenang, iaitu 3 rekaan pada ketika itu yang dipilih pada peringkat akhir. Jadi untuk pengetahuan murid-murid, ini adalah proses-proses sejarah bendera kebangsaan di mana murid boleh rujuk muka surat 123 122 hingga 123, di mana pada tahun 1949 dia mula mewawarkan pertandingan kecita bendera, dan pada tahun yang sama juga keputusan diumumkan di dalam akhbar The Malay Mail. Dan pada tahun 1949 bendera yang terpilih 3 tadi tu, 3 pemenang, dan bendera karya Encik Muhammad bin Hamzah ni yang merupakan pekerja ataupun arkitek di JKR telah memenangi pertandingan tersebut lah. Jadi dia memilih bendera asal tu, bendera negeri Johor. Kalau kamu tengok ni, warna dia kan putih, biru, merah ni. Jadi kalau kamu tengok, dia telah mengalami perubahan demi perubahan, di mana pada ketika itu, kalau kamu tengok dia membentuk 11 negeri saja pada waktu itu kan, 11 negeri. Tetapi kalau kamu tengok sini dia ada bintang pecah 5 dan juga bulan sabit 1, iaitu ada pada bendera negeri Johor sekarang. Kemudian pada tahun 1950 mengalami lagi perubahan bendera Malaysia, di mana kita dapat lihat bintang pecah 14 ni lah dizahirkan. Jadi kat sini kita dapat lihat ada 14 buah negeri dan satu wilayah, minta maaf satu wilayah persekutuan. Satu wilayah persekutuan. Apa itu wilayah persekutuan? Iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya sekarang. So kita ada 3 wilayah persekutuan. Dan pada tahun 1963, bendera Malaysia ni yang terakhir telah dibentuk, ada 14 jalur, iaitu putih dan biru. Kemudian kalau kita tengok sini ada bintang pecah 14 yang menunjukkan 14 negeri-negeri yang ada di Malaysia dan satu wilayah persekutuan, dan juga bulan sabit itulah. Dan warna juga kalau kamu tengok kat sini, itulah warna asal pada jalur gemilang negara kita sekarang. Jadi pada tahun 1950 ni, bendera kita ni pertama kali dikibarkan di Istana Sultan Selangor, bagi pengetahuan murid-murid. Okey, seterusnya, ini merupakan pemenang yang mereka cipta bendera negara kita pada ketika itu, iaitu Encik Muhammad Hamzah yang bekerja sebagai arkitek kerja raya di Johor, yang merupakan rekaan dia yang terbaik lah. So dekat situ ada 11 jalur pada ketika itulah, yang merupakan jalur warna biru dan putih dan bintang pecah 5 dan bulan sabit. So dekat sini sebenarnya Encik Muhammad Hamzah ni merupakan mendapat pendidikan awal di English College Johor Bahru dan meninggal dunia pada 19 Februari 1993, dan beliau dilahirkan di Singapura pada 5 Mac 1918. Dah lama kan. Kita sekarang dah 2021, aku bayangkan berapa lama dah. Jadi ini merupakan biodata dia lah. Cik Muhammad ni dilahirkan di Singapura pada tahun 5 Mac 1918. Dia dapat pendidikan awal di English College School Johor Bahru dan meninggal pada 19 Februari 1993. Okey, seterusnya inilah reka bentuk yang dipinda tadi tu. Kalau kamu boleh rujuk muka surat 122 hingga 123. Jadi pindaan tersebut telah dibuat oleh Encik Muhammad, di mana warna biru tu bertukar kepada warna merah. Yang kat sini. Dia bertukar kepada warna merah dan mengandungi 11 jalur, yang mana cikgu terangkan tadi, jalur merah dan juga putih. Kemudian pada tahun 1950 rekaan bendera persekutuan itu sendiri diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan
dan mengandungi 11 jalur juga dan 11 bintang pecah 14. Sama saja. Dan kalau kamu tengok kemudian dia pada tahun 1963 sebelum diumumkan pembentukan Malaysia, di mana pada 25 Mei 1950 pertama kali bendera persekutuan itu dikibarkan di perkarangan istana Sultan Selangor. Jadi dipilih pada 16 September 63 tu bendera kebangsaan ada 14 jalur dan juga bintang pecah 14 dan satu bulan sabit. Yang ini bintang pecah 14 ni 14 negeri yang ada dekat Malaysia dan satu wilayah persekutuan. 14 negeri dan satu wilayah persekutuan, dan jalur-jalur ni melambangkan 14 negeri tersebut lah. Okey, kemudian seterusnya cikgu nak tanya awak juga, apakah nama lain bagi bendera kebangsaan kita? Sasal awak dah tahu kan, jalur gemilang nama dia. So dekat sini sebenarnya sejarah pemberian nama jalur gemilang tersebut telah diusulkan oleh siapa? Oleh Tun Dr. Mahathir bersempena dengan Hari Kemerdekaan Negara ke-40 pada 31 Ogos 1997, di mana pada ketika itu bendera kebangsaan kita ditukar kepada jalur gemilang yang awak dengar sekarang. Jadi kat situ kalau kamu tengok ada 14 jalur yang bermaksud satu haluan yang sama untuk menuju ke gemilangan bangsa dan juga negara. Jalur gemilang juga bermaksud, gemilang tu juga bermaksud cahaya dan cemerlang, di mana kita akan membawa kecemerlangan dan cahaya itu sebagai panduan kebanggaan negara kita lah. Jadi kita patut mengibarkan bendera kebangsaan yang menjadi bukti kasih sayang dan bersyukur sebagai rakyat Malaysia. So ini adalah lagu Jalur Gemilang lah yang mana awak biasa nyanyikan pada hari kemerdekaan. Jadi setakat ini saja video pengajaran cikgu. Boleh rujuk video bagaimana untuk masukkan maklumat ke dalam buku, dalam peta eting, peta yang cikgu akan senaraikan. Jadi kita jumpa pada video yang seterusnya. Okey, nantikan.